agamawan, berbagai agama kan. Ni jurutera lah, doktor lah, macam-macam. Subhanallah. Itu nak beritahu kan? Sebenarnya mampu. Baik, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mana dia? Dan itu maknanya sebenarnya infak itu adalah asas kekuatan daulah kita. Kan? Kita ibaratnya macam ni lah. Kita tolong golongan asnaf lah contohnya. Golongan asnaf. Kita boleh bantu mereka ni sampai peringkat mereka bukan hanya mengharapkan bantuan. Kita boleh bina mereka supaya mereka juga tahun depan dia bagi zakat pula, bukan dia terima zakat. Itu cara kaedah. Kalau kita hanya sekadar tolong untuk dia, sampai bila dia macam tu. Kita kena fikir untuk bantu mereka ni. Kamu tidak jadi asnaf lah, kamu boleh bantu orang lain pula. Subhanallah. Baik. Merumus perjalanan surah Al-Baqarah 286 ayat terbahagi kepada 9 bahagian tematik. Kumpulan yang pertama iman dan kufur ayat 1 hingga 29. Kumpulan yang kedua Nabi Adam AS dan ujian kesyukuran iaitu pada ayat 30 hingga 39. Kumpulan yang ketiga syariat Bani Israel ayat ke-40 hingga 123. Kumpulan yang keempat ujian atas Nabi Ibrahim AS ayat 124 hingga 141. Kumpulan yang kelima pertukaran arah kiblat ayat 142 hingga 154. Kumpulan yang keenam ujian atas umat Islam ayat 155 hingga 171. Kumpulan yang ketujuh syariat kaum muslimin ayat 172 hingga 253. Kumpulan yang ke-8 harta dan ujian kesyukuran iaitu pada ayat yang ke-254 hingga 284. Dan kumpulan yang ke-9 iman dan kufur iaitu pada ayat yang ke-285 hingga 286. Baik. Indahnya susunan surah Al-Baqarah di mana 286 ayat yang terbahagi kepada 9 bahagian. Tematik itu dia ada hubung kait. Contohnya kumpulan 1 cerita tentang iman dan kufur. Dia bersatu temanya pada kumpulan yang ke-9 iaitu iman dan kufur. Kumpulan yang kedua cerita Nabi Adam dan ujian kesyukuran. Dia hubung kait dengan kumpulan yang ke-8 iaitu harta dan ujian kesyukuran. Kumpulan yang ketiga tentang syariat Bani Israel, dia ada hubung kait dengan syariat kaum muslimin. Kemudian kumpulan yang keempat ujian atas Nabi Ibrahim AS ada kaitan hubung kait dia dengan ujian atas umat Islam. Kemudian kumpulan yang kelima iaitu tentang pertukaran arah kiblat. Nak beritahu apa tuan-tuan? Nak beritahunya bahawa Al-Quran ini dia panggil wahdatul mawdu'. Ada kesatuan dari sudut tema. Tema tu ada penyatuan dia. Itu orang kaji Quran. Quran ini dia mulakan pendahuluan dia ada pengakhiran dia. Dan dalam tu kandungan-kandungan subtopik yang dibincangkan. Itu kata orang yang kaji tentang uslub Al-Quran, gaya bahasa Quran itu kan mengatasi dia pada segala-galanya yang tidak boleh ditiru. Orang Arab walaupun dia bangga, dia kata dia hebat, tapi dia tak boleh nak tiru. Nak tiru Al-Quran tak boleh. Nak buat Al-Quran sama walaupun satu ayat, satu surah, tak mampu. Itulah yang dikatakan bahawa Quran itu adalah mukjizat. Allah Ta'ala bagi pada kita Al-Quran itu mukjizat bukan zaman Nabi.
Nabi saja, mukjizat itu kekal sehingga hari kiamat. Mukjizat itu sampai hari kiamat, tuan-tuan. Jadi suatu kerugian kepada kita bahawa kita tidak bersama dengan mukjizat. Rugi. Allah Ta'ala dah bagi kamu ada mukjizat, kita tak bersama dengan mukjizat. Sebab kita tak baca dia. Sebab kita tidak bersama dengan Quran. Rugi ya. Malah ini mukjizat Allah Ta'ala tunjuk dah macam-macam orang yang bersama dengan Quran. Jasad dia lah. Maknanya tak hancur, tak lepuk, tak apa. Itu Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Bagaimana orang yang beramal dengan Al-Quran ini. Kerana dia adalah mukjizat, Allah Ta'ala dah tunjuk dah pada kita. Bismillah. Ada berapa minit? 6 minit. Okey, baik. Sebagaimana Ustaz beritahu tuan-tuan sebelum ni bahawa kita ni setiap hari kita kena baca Quran. Minimal 50 ayat. Kena baca 50 ayat setiap hari. 50 ayat dengan 5 waktu, maknanya 10 ayat ya. Setiap waktu 10 ayat Quran. Tuan-tuan datang awal, takkan nak baca 10 ayat sekejap ya. Tuan-tuan sambil menunggu untuk iqamah, solat, lepas solat baca Quran, dan mau dapat berapa ayat dah tu. Sebab kan ada masa antara azan dan iqamah 10 minit dah. Dalam 10 minit tu dah berapa ayat dah. Kalau dia baca laju 10 ayat tu sekejap ya kan. Nak beritahu 10 ayat tu tak sampai 5 minit pun. Dengan 50 ayat itu, tuan-tuan sebenarnya dapat khatam Quran 3 kali setahun. 4 bulan sekali khatam, 4 bulan sekali khatam. 50 ayat kali dengan 30 hari 1,500. 4 bulan dah 6,000 ayat. Habislah Quran. Quran ada 6,236 ayat. Dah setahun 3 kali. Masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan kita lagi puluh kan. Ini bulan Ramadan tambah lagi satu bonus pula, dapat 4 kali setahun. Subhanallah. Itulah. Maknanya dekat kita dengan Quran, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi ketenangan. Malam-malam ni, walaupun tuan-tuan duk baca 50 ayat kan, malam-malam sebelum tidur bacalah surah-surah pilihan tu. Itu bekalan kita semua tu. Surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Rahman, apa-apa surah baca. Ada surah pilihan yang kita baca sebelum kita tidur. Artinya kalau takdir malam tu meninggal, kita sudah berakhir dengan Al-Quran. Apa amalan terakhir kamu? Quran. Subhanallah. Bangun tidur mula dengan Quran, tutup kita pun dengan Quran. Itu hebat. Baik, fadilat daripada hadis yang sahih, man qara'a bil ayataini min akhir surah al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, bermula amanar rasul hingga al-kafiri, pada suatu malam, nescaya kedua-dua ayat itu mencukupinya daripada gangguan syaitan dan bencana. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tuan-tuan beramal dengan amanah Rasul, dapat mengelakkan daripada gangguan syaitan dan bencana. La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Riwayat Muslim, hadis sahih. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Kenapa kubur? Kubur ni sunyi sepi kubur. Kita datang ziarah ibu bapa kita, barulah kita baca Quran ke, kita tahlil kat situ dah. Hari lain tak ada.
kosong je. Jadi Nabi kata jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur, sunyi sepi, tak ada baca Quran. Jadi rumah kita tu perlu dihiasi setiap hari dengan Quran, baca Quran. Ni tunggu orang mati baru baca Quran. Kalau kita mati macam mana pula? Kan? Allahu Akbar. Kan kita kan? Kita tunggu aja kan. Allahu Akbar. Akhir sekali muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, iqra'u suratul Baqarah fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastatimuhal batalah. Bacalah surah Al-Baqarah kerana dengan mengambilnya sebagai bacaan itu adalah berkah, meninggalkannya itu adalah penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai oleh tukang sihir. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini hebatnya surah Al-Baqarah. Dan di antara contohlah kita, rumah kita, antara amalan orang tua kita, dia kata nak masuk rumah baru baca surah Baqarah dulu, kata. Perambat dia kata. Dia kata perambat syaitan apa tu, dengan surah Baqarah boleh halau. Ini kan dia sudah kata tidak dapat dikuasai oleh tukang sihir. Maknanya dengan sendirinya kita boleh halau